أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا معلم الحكمة علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ke surat 71 wa idh batala situ Ibrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, muka surat 71. Riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pada firman Allah Ta'ala, wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Artinya pada waktu dicuba, diuji akan Ibrahim alaihissalam oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, katanya dicuba akan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan bersuci. Kata setengah mufassirin, dicuba akan Nabi Ibrahim tu dengan bersuci, 5 pada kepala dan 5 pada tubuh badan. Maka yang 5 bersuci, yang 5 pada kepala itu iaitulah bergunting misai dan berkumur-kumur dan masuk air ke hidung dan bersugi dan membelah rambut kepala, yang mana menyisirlah, menyisir, membersihkan, menguruskan rambut kepala. Itu dipanggil bersuci pada bahagian kepala. Jangan tak terurus rambut kan. Dan yang kelima pada tubuh, bersuci yang 5 pada tubuh pula, iaitulah kerat kuku, dan berkhatan, dan cabut bulu ketiak, dan bercukur bulu, dan istinja dengan air. Istinja dengan air lah. Bila kita qada hajat buang air, hendaklah kita basuh dengan air. Jadi bersuci pada badan. Sebab Islam ni dia sangat mementingkan kebersihan. An-nazafah minal iman. Kebersihan tu setengah daripada keimanan. Bila suci zahir, mudah-mudahan membawa kepada kesucian hati. Bila teratur zahir, mudah-mudahan teratur hati kita dengan Allah. Bila suasananya wangi, baunya harum, semerbak, mudah-mudahan membawa kepada harum dan wanginya hati kita. Kan? Sebab suasana tu sangat memberikan kesan kepada hati kita dah. Cuba kalau kita bayangkan tempat yang kotor, yang bau yang tidak enak dan seumpamanya, sangat tidak menyeronokkan kita dah. Kita nak makan pun tak seleka, nak semayang pun, apa saja pun kita tidak akan selesa. Tidak ada agama yang mengajar kita kebersihan yang sangat bersih. Tidak ada melainkan ajaran agama Islam sangat menjaga kebersihan. Tak ada. Kita tengok agama-agama lain, dengan kotornya, dengan macam-macam lah, semua segi lah. Bukan pada Tuhan, pada yang lain kita tengok, maka tidak boleh, tak boleh nak tanding dengan ajaran Islam. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang banyak bertaubat, dan Allah telah suka kepada orang yang suka membersihkan, pembersihan hati dan pembersihan yang zahir. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu almutakhallilin min ummati fil wudu' wat ta'am. Allah memberi rahmat oleh Allah akan orang yang menyelat-nyelati daripada umatku pada wuduk dan pada makanan. Mana bersungguh-sungguh dah. Basuh betul-betul, gosok betul-betul, telinga tu betul-betul, sapu kaki apa semua, dia menyelati. Dan juga pada makanan, sisa-sisa makanan yang ada dalam mulut kita buang dan sebagainya. Takut nanti waktu kita solat terganggu, tertelan sebagainya, boleh mengganggu ibadah kita. Mana dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan bersih. Jadi Allah Ta'ala memberikan rahmat di kalangan umat kita yang menjaga kebersihan, jaga wuduknya, jaga makanannya, yakni menyelat-nyelati segala bulunya,
pada ketika mengambil air sembahyang. Bulu janggut, misai dan sebagainya. Dan mandi, kalau dia mandi wajib, meratakan air kepada seluruh tubuh badannya, menyampaikan air kepada seluruh badannya, digosok-gosok dan sebagainya. Dan menculat gigi, mencungkil celah-celah gigi, menghilangkan yang tinggal daripada makanan yang ada di celah gigi. Ini doa daripada Nabi SAW bagi umatnya. Rahimallah, Rasulullah doa tu, rahimallah, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati umat aku yang bersungguh-sungguh pada ketika wuduk dan menjaga bila dia makan, dia membersihkan mulutnya selepas makan, supaya tidak ada yang tertinggal di celah-celahan gigi. Ini doa daripada Rasulullah SAW secara khusus kepada umatnya kerana ihtiyatun maknanya berhati-hati, kerana berhati-hati mereka itu dalam ibadah, cermat. Ihtiyat boleh terjemahkan berhati ataupun diterjemahkan dengan bercermat dalam ibadah. Ni lepas makan macam petai ke apa dah, tiba-tiba terus sembahyang, lepas kena rokok daun dah. Dia punya bau. Tapi sekarang tak hasil lah, sebab kita sembahyang kena berjarak kan. Kalau tak berjarak, ya ampun baunya. Kawan-kawan kita, kita ngaji pondok dulu kan, sengah-sengah ayahanda waktu tu sebelum masuk azan tu dia kena sebatang apa-apa. Dia naik pula tak basuh, tak kumur-kumur mulut, mak datuk sembahyang sebelah kita tu berbau, makruh lah situ, mengganggu orang sebelah kita khusyuk sembahyang. Islam sangat menjaga kebersihan. Bila nak solat, dalam keadaan bersih, gigi kita kena bersih. Orang tak nampak pun, tapi kita sendiri dapat rasa kan. Orang tak nampak tapi kita dapat rasa tak selesa. Rasulullah mendoa khusus, maka sayugianya bahawa diamat-amati dengan dia, dengan apa yang disebut oleh Nabi tadilah, masalah wuduk, jaga wuduk betul-betul. Bila kita makan, pastikan setelah kita makan, sebelum nak solat, kita bersihkan mulut kita, tangan kita, takutnya berbau sebagainya, basuh sebagainya. Sangat Islam mengajar lama dah benda ni. Dan Islam mengajar dah lama dah tentang kebersihan ini. Supaya apa? Supaya mudah-mudahan bila kita mengamati, kita buat supaya masuk dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk dalam doa Nabi rahimahullah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tatakhallu bil asih wal raihan wal qasab fa innahu yurisul akilah. Jangan kamu culat, maknanya kamu congkil di celah-celah gigi itu dengan kayu as. Dan kayu ini sejenis nau' minan nabat lah, sejenis tumbuh-tumbuhan. Dan kayu selasih dan qasab, iaitu tumbuh-tumbuhan mana? Ini semua ni jenis-jenis tumbuhan yang adalah batang itu ada ruas dan buku. Kan sakit gigi kita nanti, tak takut bergarah gusi dan sebagainya. Kan? Keadaan kayu itu dia beruas dan ada berbuku sebagainya, seperti batang jagung dan batang gandum. Maka bahawasanya mempersakit penyakit akilah, itulah penyakit makan daging. Takut jadi merosakkan kepada gigi kita. Habis. Dan sabda Nabi SAW, salatun bisiwakin khairun min 70 salatin bighairi siwak. Sekali kita sembahyang, satu sembahyang dengan bersugi, terlebih baik daripada 70 sembahyang tanpa bersugi. Mudah Allah Ta'ala nak beri pahala Maka Rasulullah SAW ialah orang yang sentiasa bersugi. Kita dah baca dah di awal-awal dulu kan, kalaulah tidak kerana nak memberatkan atas umat aku ni, sudah tentu aku perwajibkan mereka tiap-tiap kali nak salat bersugi. Perkara yang sunat bagi kita tapi bagi Nabi adalah wajib, antara ialah bersugi kan. Sebelah hadis sembahyang malam kita sunat tapi Rasulullah bagi dia wajib. Rasulullah bersugi, wajib bagi dia. Sembahyang satu sembahyang yang kita bersugi dapat 70 kali ganda tanpa bersugi.
Dan pada satu riwayat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua rakaat sembahyang dengan bersugi menyamai 400 sembahyang dengan tidak bersugi. Dan seolah-olah seperti merdekakan seorang hamba sahaya daripada anak Nabi Ismail alaihissalam, dan keluar ia daripada dosanya seperti keluar rambut daripada ajin tepung. Ya, seperti tersebut dalam kitab Tuhfatul Habib. Rambut kita tarik, ya, lembut, tepung tidak berlerai, macam itulah maksudnya. Ya, keluar dengan lembut, dengan perlahan. Dosa-dosa kecil tu, ya, dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Apa pun kita baca hadis, bila kata gugur dosa tu, itu semua merujuk kepada dosa kecil. Dosa besar wajib, ya, kita bertaubat. Walau 10 batang kayu sugi pun dosa besar tak gugur. Tidak. Walau dalam sembahyang 10 kali sembahyang pun tak gugur dosa besar. Dosa besar wajib mesti kita bertaubat. Hari ini jangan lupa lah tuan-tuan, ya. Hari ini hari terakhir dah kita ni. Ya, hari ini hari terakhir 29 Zulhijjah. Baca doa akhir tahun. Bermula start daripada lepas asar membawa kepada maghrib. Bacalah bila-bila masa kita ada masa. Ya, sebelum maghrib boleh nak baca, lepas asar pun boleh baca, pertengahan asar, ya, pukul 5 boleh, pukul 6 boleh, bacalah. Kalau nak baca, tak baca tak apa, ya. Tak ada paksaan bagimu. Kata bida'ah lah, apa macam-macam. Ya, nak baca, tak baca tak apa. Ya. Kurang-kurang kita sedar, ya Allah, hai. Ya, dah masuk tahun baru dah aku ni. Ya. Sebab doa yang kita baca tu antara dia kata apa? Ya Allah, sepanjang aku buat perkara-perkara dalam tahun ini, barangkali ada perkara-perkara yang kau tidak redha. Dalam keadaan kita lupa, Allah Ta'ala tak pernah lupa. Itu di antara inti daripada doa yang kita baca di akhir tahun. Ya Allah, sepanjang setahun 1441 ni, ya Allah, bukan barangkali kita yakin ni, ada pada benda perkara-perkara kita buat, yang kita buat tu Tuhan Allah tak redha. Satu, yang kedua, kita dah banyak lupa, tak ingat dah kita. Bukan kata yang seminggu, yang semalam pun kita lupa dah kesalahan kita barangkali. Ya. Yang mana Allah Ta'ala boleh saja nak membalas, ya, dosa, kesalahan yang kita buat. Tapi Allah ni Halim. Halim ni, Allah ni Maha Penyantun. Dalam keadaan Allah Ta'ala boleh membalas kejahatan kita, tapi Allah Ta'ala tetap, malah Allah menghulurkan tali, Allah menghulurkan, ya, membuka seluas-luasnya kepada kita pintu taubat kepada kita, untuk bertaubat kepada Dia. Inilah kasih sayang Allah kepada kita sebagai hamba-Nya yang sering lalai dan lupa daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah lepas maghrib, kita baca pula doa awal tahun. Ya, kita minta 3 perkara. Pertama, minta Allah Ta'ala lindung kita daripada gangguan syaitan dan kuncu-kuncu syaitan. Allah Akbar. Allah Akbar. Asyhadu an
La haula wala quwwata illa billah. La haula. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. اللهم رب هذه الدعوة التامة Ati sayyidina والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Muka surat 72. Muka surat 72. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibrilu yusini bisiwak hatta khashitu ay yudardina asnani." Sentiasa Jibril berpesan kepada aku supaya sentiasa bersugilah. Ini di antara sunnah ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa bersugi, sehingga takut aku, sehingga bimbang aku akan bahawasanya gugur segala gigi-gigiku. Dan sabda Nabi SAW, umirtu bisiwak hatta khiftu ala asnani. Ya, maksud yang hampir sama. Disuruh akan daku dengan bersugi hingga takut aku atas gigiku lah. Takut jadi mudarat ke atas gigi. Dan adalah faedah bersugi itu amat banyak. Ya, faedah kelebihan bersugi itu amat banyak sehingga ulama ya, hingga ada ulama hingga oleh ulama kepada 70, hingga ulama membilang sampai 70. Setengah daripadanya menyucikan mulut. Ya, yang kedua membaikkan mulut, jalan Al-Quran. Ya, sebelum kita nak baca Quran kita bersugi. Yang ketiga membetulkan tulang belakang. Ya. Tak tahulah kajian saya macam mana, ke apa relevannya, macam mana keterkaitan dia, mungkin ada ya. Apa juga sunnah Nabi pun sebagainya, bukan saja ya, untuk pahala tidak, tetapi pasti ada dia punya khasiat yang tertentu yang kita mungkin tak tahu. Kenapa kita dulu ketika qada hajat ya, tinggikan kaki kanan, rendah kiri sebagai, semua tu ada cara. Kenapa kita tidur menggiring kanan sebagai, semua tu ada dia punya kelebihan yang tersendiri lah. Yang keempat membaikkan ma'idah, perut kita. Yang kelima meneguhkan gusi. Ya, yang keenam melambatkan uban. Yang melambatkan uban. Yang ketujuh menjernihkan kejadiannya. Ya, yakni warna tubuhnya. Yang ke-8 membaikkan cerdiknya. Dia membaikkan cerdiknya. Yang ke-9 menambahi akalnya. Yang ke-10 mengadakan pahala amalnya. Macam mana kita baca tadilah. Ya, semayang dengan bersugi, tanpa bersugi beza. Yang ke-11 memudahkan keluar nyawanya. Ini dia di antara kelebihan, mudah-mudahan ya, keluar nyawa daripada tubuh kita tu mudah, tidak payah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sebelah Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari dan hadis sahih ya, kata Aisyah, inna min ni'amillah alayya, sesungguhnya setengah daripada nikmat Allah ke atasku, kata Sayyidatina Aisyah, bahawasanya Rasulullah tu tufiya fi baiti, Rasulullah tu diwafatkan di rumah aku, kata Aisyah. Ya, Aisyah ni isteri yang paling muda sekali dah. Diwafatkan Rasulullah tu di rumah aku, itulah di antara nikmat besar Allah kepada aku, kata dia. Satu. Yang keduanya, wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqihi inda mautih. Nikmat yang kedua Allah telah beri kepada aku, kata Aisyah, bahawasanya telah bercampur, berhimpun air liurku dengan air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nak wafat. Subhanallah. Ya. Ketika itu masuk Abdurrahman bin Abu Bakar. Rasulullah dalam kegeringan tengah ya, dengan nak wafat, nak sakit. Masuklah seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Abu Bakar. Dan di tangan Abdurrahman tu ada kayu sugi dah, biar disiwak.
Dan Aisyah ketika itu ada bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, aku memerhatikan baginda Nabi, ya, Rasulullah memandang kepada sugi yang ada kepada tangan Abdurrahman bin Abu Bakar tadi. Wa araftu annahu yuhibbu siwak. Dan aku tahu, kata Aisyah, bahawa Rasulullah ni suka kepada siwak bersugi. Padahal Rasulullah terbaring dalam keadaan terbaring, ya. Faqultu, lalu aku berkata, wahai Rasulullah, maukah ya aku ambilkan kayu sugi ini untuk kuberi pada engkau? Lalu Rasulullah menganggukkan kepala, kata ya. Rasulullah hanya mengisyarat dengan kepada baginda. Fa asyara bi ra'si. Rasulullah mengisyaratkan dengan kepalanya. Lalu ditanya lagi, ulayyinuhu laka ya Rasulullah, adakah mau aku lembutkan sebab kayu sugi itu agak keras? Ya. Lalu Sayyidah Aisyah minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, maukah aku lembutkan supaya aku lembutkan supaya mudah Rasulullah untuk nak bersugi. Subhanallah. Ni nak ceritanya Rasulullah SAW sehingga akhir hayat nak wafat pun masih lagi bersugi. Ini sebut Sahih Bukhari. Fa'amma, lalu Rasulullah pun melalukanlah pada giginya, masya-Allah. Itulah antara lain hikmahnya orang yang bersugi itu, mudah-mudahan dia dengan berkat segitu mudah keluar nyawanya. Yang ke-12, mengingatkan menyebut dua kalimah syahadah, ya, kalau nak mati. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan ke-13, keluasan kepada kehidupannya. Ya, ke-14, mengkayakan. Yang ke-15, memulahkan rezeki, itu hampir-hampir sama maknalah. Yang ke-16, mendiamkan sakit kepala, mengurangkan sakit kepala. 17, menghilangkan segala penyakit yang kepala. Yang ke-18, memutuskan balgham, ya, cari yang batang hidung ke mulut adalah dipanggil balgham. Kita nak bernafas pun jadi susah sebagainya. Umpamanya itu balgham. Yang ke-19, menguatkan gigi. Yang ke-20, mencerahkan mata. Yang 21, menambahi fasih. Kita nak berceramah, nak mengajar, kita sugi. Yang ke-22, membaikkan hafazan, untuk kita menghafal. Yang ke-23, menyucikan hati. 24, menambahkan kebajikan. Yang ke-25, menyukakan malaikat. Yang ke-26, menghinakan syaitan. Yang 27, menghilangkan hufrun. Hufrun mana lubang, ya. Hufrun mana lubang, yakni lubang-lubang pada siratan gigi. Yang ke-28, memudahkan hancurnya makanan. Yang ke-29, dimustajabkan doa. Yang ke-30, bercahaya mukanya. Yang ke-31, berjabat tangan dengan dia oleh malaikat. 32, mengunjung akan dia malaikat tatkala keluar kepada sembahyang. Ke-33, diberikan suratan amalnya dengan tangan kanan. 34, menghilangkan penyakit juzam, kusta. 35, menjinakkan dia oleh malaikat di dalam kuburnya besok. 36, didatangkan oleh Malikul Maut alaihi salam tatkala mengambil nyawanya di dalam rupa yang elok. Dalam rupa yang elok. Ketika nak mati. Dan 37, menghebatkan bagi seteru, ya, meletakkan rasa gerun dalam hatimu musuh. Ya, mau tengok, wah, ni asah gigi nak makan kita ni awak ni. Misalnya nak tengok, ya, orang pakai bulu gigi, dia pakai macam kayu ni, dia asah gigi ni, misalnya nak. Ada, saya ingat sirahnya ada begitu kan. Oleh kerana menghidupkan sunnah Nabi tu, masya-Allah, memberikan kegerunan kepada pihak musuh. Habis. Dan sunat bersugi itu pada tiap-tiap hal dan tiap-tiap ketika. Dan yang terlebih sangat muakkad yang dituntut bersugi itu bila masa dia? Pertama, tatkala berubah bau mulut dan makan yang keji baunya, itu sangat kuatlah, ya, sangat dituntut supaya kita bersugi. Yang kedua, iaitulah ketika kita berdiri nak sembahyang. Dan tatkala jaga daripada tidur. Yang ketiga, yang sangat digalakkan bersugi, iaitu ketika nak membaca Al-Quran, ataupun nak membaca hadis, ataupun ilmu syar'i, nak baca kitab sebagainya. Sunat kita bersugi. Dan yang keempat, tatkala sakit mata.
Ya, tu kalau sakit mata. Niat syifa lah. Kita bersugi tu niat apa? Niat syifa. Mudah-mudahan ya, kita mudah-mudahan dengan bersugi ni, dengan syifa, penyakit mata kita jadi kurang. Niat gitu mudah-mudahan. Kita niat nak hidupkan sunnah Nabi, dan mudah-mudahan niat sebagai syifa, sampai boleh dapat menyembuhkan dengan izin Allah. Dan ketika nak berzikir, sebelum kita nak baca wirid berzikir, kita pun bersugi. Dan ketika nak masuk dalam masjid dan hendak keluar daripada rumah, dan ketika nak masuk ke dalam rumah. Habis. Dan sunat berniat ketika nak bersugi tu, kita niat bersunat. Niat bersunat apa? Berniat. Dan sunat berniat dengan bersugi itu seperti katanya nawaitu sunnatal istiyak. Ya, sahaja aku bersugi. Ya, sahaja aku sunat bersugi. Nawaitu sunnatal istiyak. Sengaja aku akan sunat bersugi. Dan jika tidak berniat, ya, dia pakai gosok saja tanpa ada niat, tiada dapat pahalanya. Dia tak dapat pahala. Jadi dia kena niatlah. Niat bersugi kerana Allah. Dan sunat bersugi dengan tangan kanan. Ya, sunat bersugi itu dengan tangan kanan. Dan kaifiat cara pegang kayu sugi itu bagaimana? Bahawa dijadikan jari kelingking dan ibu jari tangan di bawah. Ya. Jari kelingking dan jari ibu jari di bawah, dan dijadikan jari manis, jari tengah dan telunjuk di atas. Macam ni lah lebih kurang tak? Macam ni. Pegang pun ada cara dia tak? Bukan macam ni kan? Pegang. Cara bersugi. Dan makruh bahawa lebih panjang kayu sugi itu daripada sejengkal. Ni sejengkal lah, cantik lah ni. Tak, panjang ni sejengkal. Jangan lebih. Ya, atau jolu keluar panjang lah. Sejengkal ni cantik ni. Ni sejengkal. Ya, dan makruh bahawa lebih panjang, ya, kayu segi itu daripada sejengkal. Kerana apa? Kerana kata setengah ulama bahawasanya syaitanlah yang menunggang ia atas yang lebihnya. Ya, syaitanlah yang lebih. Jadi kita sederhanalah, jangan pendek sangat, jangan panggil dia sederhana. Dan sunat dimulai dengan pihak kanan, belah kanan, hingga ke bahagian tengah. Kemudian dimulai dengan pihak kirinya sehingga setengahnya. Dia nombor 8 tak? Bawah gitu. Ya. Kemudian dimulai dengan pihak kirinya hingga tengahnya lah. Di luar gigi dan di dalamnya. Belah atas, belah luar dan belah dalam. Kemudian dilakukan atas kelanya dan atas lidahnya dan langit-langit halkumnya. Ya. Buat ke lidah, patut langit-langit halkum lidah dalam. Habis. Itu kaifiat cara kita nak bersugi. Kemudian bab yang ke-8 pada menyatakan kelebihan azan. Bang mana azan. Sabda Nabi SAW, man azana lis-salati sab'a sinin muhtasiban kataballahu lahu bara'atun minan nar. Ini kelebihan orang yang jadi tukang bang azan. Barang siapa azan bagi sembahyang 7 tahun, ya, padahal mengkira-kirakan pahalanya pada Allah. Dia azan tu semata-mata kerana Allah, tidak mengambil upah. Dia tidak mengambil upah. Dia tabaruk, dia sukarela, dia nak azan. Min ghairi ujratin, tak disebut dalam syarah hadis, min ghairi ujrat, tanpa mengambil upah. Dan min ghairi ba'ithin dunyawi, dan tanpa ada sebarang kepentingan dunia, tidak ada. Semata-mata kerana Allah Ta'ala. Kalau dia orang bui pun dia tak terima, dia tolak. Dia azan semata-mata kerana Allah. 7 tahun. Nescaya ditulis oleh Allah Ta'ala baginya kelepasan daripada api neraka. Itu kelebihan orang yang azan semata-mata kerana Allah. Disebut dalam syarah hadis, sebab apa? Li'anna mudawatahu, kerana dia itu sentiasa mudawamah, berkekalan
di atas mengucap 2 kalimah syahadah. Kan dalam azan dia ada 2 kalimah syahadah kan, asyhadu an la ilaha illallah, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, setiap kali waktu azan dia mengulang-ulang kan an-nutqu bisyahadatain, dia sentiasa mengucapkan 2 kalimah syahadah. Dan berdoa ila Allah, dan berdoa kepada Allah, diakhirkan dengan doa. Dan dipaham daripada hadis ini, disebut dalam kitab Taisir Bisyarhi Jami' As-Saghir, menyebutkan wa ukhiza min hadza, difahamkan daripada hadis ini, ya, yundabu, disunatkan lil muadzin, bagi orang yang tukang azan tu, alla ya'khudha ala azan ajran, supaya tidak mengambil daripada azan dia akan upah, tak payah ambil upah. Ya, dia azan tu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Barulah dapat kelebihan ini. Ya, kelebihan apa? Kelepasan daripada azab neraka. Habis. Dan pada satu riwayat, diharamkan Allah dagingnya dan tubuhnya atas binatang yang melata pada bumi. Masya Allah. Ya, daripada memakan akan dia di dalam kuburnya. Dan bertanya seorang akan Rasulullah SAW, sembahnya, ya Rasulullah, ya, ceritakan olehmu kepadaku amal yang boleh memasukkan aku ke dalam syurga. Ya, to the point, senang. Ya Rasulullah, apa dia amalan yang boleh saya masuk syurga ni? Lalu sabda Rasulullah, ya, jadikan diri engkau tukang bank bagi kaum engkau. Kalau boleh jadi muazzin lah, jadi Bilal. Berhimpun mereka itu sembahyang dengan kamu. Jadi tukang bank, tukang ingatkan orang tentang sembahyang. Sembahnya, lalu sahabat tu kata, ya Rasulullah, jika tiada tak kuasa, tak mampu nak azan 5 waktu ni. Kita jadi lambat, masih lambat. Ya. Subuh pun, ya Allah. Ya. Buju boleh semayang ya subuh tak? Walaupun tak berjemaah. Nak azan ni kena awal waktu. Ya. Salah kita lewat, orang bising. Tak, jangan. Imam pun kalau lewat, jemaah dah bising dah. Kalau Bilal, apa tak azan lagi ni? Dah masuk waktu. Ni nak puasa-puasa ni lagi pula. Tak sanggup ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata, kalau tak sanggup jadi Bilal, jadi muazzin, jadikan diri engkau sebagai imam bagi kaum kamu. Ya, sembahyang mereka itu dengan kamu. Kalau tidak jadi imam, berat juga jadi imam ni. Ya. Sembahyang tak mampu juga, ya Rasulullah, kalau tak kuasa juga nak jadi Bilal pun tak mampu, nak jadi imam lagi-lagi tak mampulah. Macam mana ya Rasulullah? Maka yang ketiga kata Nabi, lazimkan olehmu dengan saf yang pertama. Cuba dapatkan saf yang pertama. Habis. Dan orang azan tu hajibullah. Orang azan tu diumpamakan seperti orang yang penunggu pintu. Ya, menunggu pintu, menanti memberi izin bagi manusia dengan masuk kepada raja, menghadap Allah Ta'ala. Ya, seolah-olahnya macam penyambut tetamu lah. Orang tukang bank ni, ya, menjadi tetamu Allah, datang ke masjid, datang ke surau, datang sembahyang. Seolah dia tu penunggu pintu di istana, datang ke rumah Allah. Itu kedudukan perumpamaan orang yang tukang bank ni. Demikianlah orang yang memberi ketahui akan manusia dengan masuk waktu sembahyang. Bank itu munajat dengan Tuhannya. Diberi dengan tiap-tiap kali azannya pahala 1000 Nabi. Dan imam itu pula ialah wazirullah. Asal wazir ni menteri, ya. Wazir, menteri. Yakni wazir, tempat mengikut manusia dengan dia pada sembahyang mereka itu. Imam jadi ikutan. Diberikan dengan tiap-tiap sembahyangnya pada 1000 siddiqin, orang yang benar, jujur. Dan orang yang alim, ya, yang beramal lah dengan ilmu tu, iaitulah wakil Allah. Ya, orang alim diumpamakan seperti wakil Allah. Diberikan dia dengan tiap-tiap hadisnya nur. Percakapan dia tu cahaya pada hari kiamat, dan disuratkan baginya ibadah 1000 tahun. Habis kita mengaji tak ada bahagian ke? Ustaz pula dia dapat bagian orang alim. Tengok. Dan orang yang belajar ilmu pula, laki-laki dan perempuan, mereka itu khadimullah.
khadam Allah Ta'ala, ya, maka tiada balas bagi mereka itu melainkan syurga. Masya Allah, ya, syurga. Dan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahawasanya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam baginya, apabila kamu masuk dalam dusun, dalam kebun dusun, maka banglah olehmu dan angkatlah suara kamu. Kadang-kadang tempat-tempat macam ni ada penunggu dia, macam-macam lah. Kita azan, ya, mudah-mudahan dengan lawangan azan itu dan segala benda-benda yang tak baik bertempiaran lari dengan bunyi kalimah. Maka bahawasanya tiada mendengar akan dia oleh segala pokok. Bila dalam kebun, dalam hutan kita azan, ya, segala pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan, tanah, sehingga tanah yang kita pijak tu, ya, sehingga manusia, sehingga jin-jin yang ada sebagainya, tidak ada, malaikat semuanya akan menjadi saksi baginya besok pada hari kiamat dengan sebab dia azan tadi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adzana itsnatai asyrata sanatan wajabat lahul jannah. Dan barang siapa azan 12 tahun, ya, sebagaimana tadilah, tanpa mengharapkan apa balasan, dan saya wajib baginya syurga. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adzana khamsa salawatin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, barang siapa azan bagi 5 sembahyang, 5 waktu tu, ya, padahal dia yakin bahawasanya azan itu daripada pekerjaan syarak, dan itu memang disyariatkan, disuruh kita azan bila masuk waktu, dan mengira-kira pahalanya pada Allah, dan saya diampunkan bagi barang yang terdahulu daripada dosa-dosanya. Habis. Maka bang 5 waktu sembahyang itu sama ada dalam sehari semalam ataupun di dalam, ya, beberapa hari yang bercerai-cerai. Mungkin hari ini didapat azan 2 waktu, 3 waktu je. Esok dia azan pula 2 waktu, bagi cukup melengkapkan 5 waktu. Tak kira. Dan terakhir, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun ya'sihmuhumullahu ta'ala min azabil qabr asy-syahid wal muadzin wal mutawaffa yaumal jum'ah atau lailatal jum'ah. Ya, 3 jenis manusia yang Allah pelihara ni daripada seksa kubur. Ya, pertama, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Yang kedua, tukang azan. Tapi tukang azan yang tadilah, yang tidak mengharapkan apa-apa upah, semata-mata kerana Allah. Dan yang ketiga, orang yang mati pada hari Jumaat ataupun pada malam Jumaat. Mudah-mudahan dapat, ya, selamat daripada azab kubur. Cemburu, ya, bila dengar orang dapat mati hari Jumaat. Mudah-mudahan dengan keberkatan mati, kemudian habis, kemudian syahid akhirat dan syahid dunia wa akhirat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, syukur di atas segala nikmat dan rezeki yang kau berikan kepada kami. Ya Allah, sekurang-kurangnya ada 5 nikmat besar yang kau berikan kepada kami sehingga saat ini dan ketika ini. Ya Allah, iaitulah nikmat hidup, nikmat kesihatan, nikmat harta benda, nikmat masa lapang yang banyak, dan nikmat keamanan. Ya Allah, yang sepatut-patutnya, ya Allah, memungkinkan kami lebih syukur dan lebih ingat dan lebih taat kepada Engkau, ya Allah. Namun kami mengakui, ya Allah, betapa kami ini masih lagi lalai, ya Allah. Kami masih leka lagi, ya Allah. Malah tidak keterlaluan, ya Allah, boleh jadi terkadang-kadang kami menggunakan nikmat tersebut untuk kami derhaka kepada Engkau, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ya Allah, di atas ketidakmampuan kami untuk benar-benar taat, untuk kami benar-benar ingat dan syukur kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan kepada Engkau, ya Allah. Sihatkan tubuh badan kami, ya Allah, dan hindarkan kami semua daripada apa juga wabak penyakit yang berbahaya dan seumpamanya, ya Allah. Ya Allah, jika ada di kalangan kami yang sedang sakit, ya Allah, ataupun mungkin ada di kalangan ahli keluarga kami yang sedang sakit, ya Allah, maka Engkau sembuhkanlah sakitnya, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.